Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Anda bersama Cikgu Afiq dari Sekolah Menengah Imtiaz Yayasan Terengganu Besut, Terengganu. Baik, hari ini kita akan belajar subjek matematik tingkatan 1 bab 1 nombor nisbah. Okey, kita akan tengok objektif pembelajaran pada hari ini ialah menambah dan menolak integer menggunakan garis nombor atau kaedah lain yang sesuai. Seterusnya, membuat generalisasi tentang penambahan dan penolakan integer. Okey, kita masuk konsep yang pertama, iaitu operasi tambah. Sebelum ini kita telah belajar integer ataupun nombor bulat. Dia ada nombor positif dan ada juga nombor negatif. Okey, hari ini kita akan belajar satu konsep baru, iaitu melibatkan operasi tambah dan tolak. Untuk operasi pertama, iaitu operasi tambah, konsepnya dalam kurungan ni biasanya adalah nombor. Kenapa ada nombor tambah, ada nombor sini tolak? Sebabnya nanti kita akan tengok contoh. Setengah-setengah ni nombor dia akan bernilai tolak 3 ataupun negatif 3. Macam sebelum ni kita dah belajar contohnya negatif 3. Suhu pada hari ini adalah negatif 3, sangat sejuk. Dan kalau suhu positif 2, maksudnya di atas nilai ataupun paras 0 darjah lah, itu tambah 2. Biasanya nombor positif ni kita tak letak tanda tambah, sebab kita dah faham dia bernilai positif. Hanya nilai yang negatif kita letak simbol negatif. Okey, balik kepada operasi tambah ini. Okey, apabila operasi tambah berjumpa dengan nombor positif, dia akan menjadi operasi tambah. Okey, contoh yang pertama kita tengok. Tambah 2 tambah positif 2, dia akan menjadi 2 tambah 2, iaitu hasilnya adalah 4. Biasanya kita akan tulis 4 sahajalah. Jarang kita lihat menggunakan tambah 4, sebab kita dah faham dia punya nilai adalah sama, iaitu tambah 4. Okey, untuk contoh yang kedua, kita cuba tengok pada nilai yang pertama, iaitu nilai negatif dan melibatkan operasi tambah juga, dan berjumpa dengan nombor positif. Contoh di sini negatif 3 tambah 2. Jadi kalau dalam ayat matematik kita tulis tolak 3 tambah 2. Nombor operasi ni dia akan kekal positif. Okey, tipsnya senang saja. Kita tengok simbol yang sama, maka operasi yang terlibat adalah tambah. Tambah jumpa tambah akan tekan tambah dekat sini. Okey, kalau kita nak guna kata garis nombor untuk lebih senang faham, kita cuba tengok di sini. Okey, kalau tadi contoh yang pertama melibatkan nombor 2 kan. Okey, tambah satu lagi. Okey, ni 1, 2, 3, 4, 5. Okey, daripada garis nombor ni kita bermula dengan nombor 2 tu. Nombor 2 yang pertama tadi, contoh yang pertama tadi. Okey, 2 tambah 2, maksudnya 2 bergerak ke kanan sebanyak 2 langkah ataupun 2 kali. 1, 2. 1, 2. Okey. Atas ni tak nampak, jadi saya tulis sekali lagi. Okey. Dia akan hasilkan jawapan dia 4 lah. Dia akan berhenti pada nilai 4 ni. Jawapan dia adalah 4. Okey. Contoh yang kedua pula tadi, yang tolak 3 tambah 2. Okey. Satu garisan lurus juga, garis nombor. Okey. Kita mula dengan negatif 3, 2, negatif 1, 0, 1, 2. Okey, jika melibatkan nombor negatif, kita tahu tadi kalau operasi tambah, dia akan bergerak ke kanan. Jadi kalau melibatkan operasi tolak, dia akan bergerak ke sebelah kiri.
Okey, kalau tambah 2, tolak 3, nilai tolak 3 dia start sini, dia tambah 2. Maksudnya dia akan pergi ke kanan sebanyak 2, 2 langkah sini. Okey, 1, 2. Maksudnya dia akan berhenti pada nilai negatif 1. Didapatlah jawapan dia negatif 1. Okay, ini kita guna kaedah garis nombor. Ada satu kaedah lagi. Kita menggunakan kalkulator. Okay. Cuba kita masukkan dalam kalkulator nilai tambah 2 ataupun 2 pada kalkulator kita. Okay, 2 tambah 2 dan hasilnya pastinya 4 lah. Ini simple, sangat mudah saja. Kita dah faham. Okey. Untuk negatif 3, kita kena buat kurungan. Okey, tolak 3, tutup kurungan, tambah 2. 2 ni tak perlulah kurungan sebab dia nilai positif. Jadi kita akan dapat negatif 1. Ini cara untuk semak jawapan lah. Okey. Baik, kita tengok pula operasi tolak. Okey, bila melibatkan operasi tolak, maksudnya kalau contoh yang pertama ni nombor positif tolak dengan nombor negatif. Nombor 6 tolak dengan negatif 3. Apabila dia tengok operasi ni, operasi tolak jumpa dengan simbol yang sama, tolak juga ataupun negatif, maka dia akan jadi positif. Maksudnya dekat sini 6 tambah 3. Asalnya dia tolak. Bila 6 tambah 3, maka kita akan dapatlah 9. Ingat tips yang sama juga, simbol sama, maksudnya akan jadi tambah. Okey. Contoh yang kedua, nombor negatif tolak dengan nombor negatif juga. Bila simbol yang sama berjumpa, maka dia akan jadi tambah. Okey, contoh dekat sini negatif 4 tolak dengan negatif 1. Maka dia akan bertukar menjadi tambah 1. Jadi bila negatif 4 tambah 1, dia akan jadi negatif 3. Okey, untuk mudah faham nombor negatif ni. Mungkin dekat sekolah rendah kita tak belajar kan nombor negatif. Jadi kita tengok dekat sini contoh menggunakan nombor lain ataupun garis nombor. Okey. Negatif 4, negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1 dan seterusnya. Okey. Asalnya dia adalah negatif 4. Dan kalau kita faham yang tadi, kalau makin ke kanan, dia akan makin besar lah, ataupun menyebabkan operasi positif. Kalau ke kiri, menyebabkan operasi tolak. Okay, bila dekat sini dia negatif 4, dia nak tolak 1. Dia nak ke kiri. Tapi bila jumpa dengan simbol negatif ni, dia patah balik ke kanan. Maksudnya dia akan jadi tambah tadi. Dia tambah 1. Maksudnya dia akan berhenti pada nombor negatif 3. Dan jawapan dia adalah negatif 3. Kita nak semak, nak cek jawapan guna kalkulator. Boleh? Kita cuba masuk dalam kalkulator tu. Okay. Negatif 4. Buat kurungan negatif 4. Tolak dengan negatif. Tutup, buka kurungan negatif 1. Tutup kurungan. Lepas tu, kita akan dapat jawapan yang sama. Negatif 3. Okey. Mungkin ada yang tertanya-tanya, kenapa buat penulisan cara macam ni? Dalam sekolah rendah dulu, kena tulis apa panggil dengan cara kita tulis atas bawah nombor kan. Contoh dekat sini saya tunjuk 3 campur 2. Okay, 3 campur 2, kita akan dapat 5. Okay, kalau dulu sekolah rendah, 3 campur 2 kita buat macam ni. Nombor nak tambah operasi kat kiri, dan nombor yang tambah kat bawah, kita akan dapat 5. Jadi dekat sekolah menengah, kita kena biasakan penulisan ikut cara menggunakan simbol sama dengan ni. Sama jugalah kalau contoh lain diberi 2 campur 2, kita akan dapat 4.
Dan seterusnya lah, melibatkan gaya penulisan ataupun susunan operasi tu. Nanti mungkin akan belajar ataupun akan terbiasa bila kita dah makin buat banyak latihan. Okey, sambung pada contoh yang seterusnya. Itu contoh yang ketiga. Okay, nombor positif tolak nombor positif. Ini mudah ya, biasa kita dah belajar. 5 tolak 2 jadi 3. Okey. Contoh seterusnya yang keempat. Tolak 1 tolak dengan positif 1 ataupun 1. Maksudnya dia akan jadi negatif 1 tolak negatif 1. Jadi kita akan dapat negatif 2. Okey. Tengah belajar, dia mudah faham bila kita guna cara perumpamaan. Perumpamaan tu maksudnya macam mana? Maksudnya dia, kalau saya guna perumpamaan hutang. Hutang. Orang Terengganu mungkin faham hutang ni, hutang pokok banyak tu. Hutang ni hutang duit. Hutang duit. Okey. Kalau contoh negatif 1 ni adalah nilai hutang. Maksudnya saya pinjam kawan saya punya duit RM1. Maksudnya saya hutang dia RM1, negatif 1. Dan saya pun nak pinjam lagi duit dia. Maksudnya akan jadilah hutang RM1 lagi. Tolak RM1 lagi. Jadi jumlah hutang saya adalah negatif 2. Ini cara penulisan sekolah rendah. Okay, untuk sekolah menengah, kita tulis negatif 1 hutang lagi RM1. Maksudnya kita akan dapat negatif 2. Jawapan dia. Alright. Simbol yang tips yang sama, simbol lain, maka dia akan tolak. Itu simbol sini lain, dia akan tolak.